Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita sambung pada malam ni pengajian kita Kitab Fiqhul Akbar muka surat 14. Itu berhubung dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abu Hanifah, wa huwa syai'un la kal asya'i wa ma'na syai'i as-sabit bila jismin wala jawhar wala arad wala hadd lahu wala diddun lahu bila jismin wala aradin wala hadd lahu wala didda lahu wala nidda lahu wala misla lahu. Jadi kata Imam Abu Hanifah, dia yakni Allah SWT adalah sesuatu yang ada, tidak seperti sesuatu yang lain. Mana sesuatu ialah mensabitkannya itu, ataupun dia yang sabit, dia yang wujud tanpa jisim, bukan sebagai jisim, bukan sebagai jauhar, bukan arad, bukan had atau sempadan. Mana tidak ada sempadan baginya, tiada yang sebanding dan setara dengannya, tiada yang serupa dengannya. Jadi di sini ada beberapa perkara yang boleh kita lihat. Yang pertama, wa huwa syai'un, Allah SWT ni sesuatu. Maknanya tak apa kita kata Allah SWT ni sesuatu. Jadi sebab apa boleh? Sebab sesuatu tu dengan arti maujud, benda yang ada. Sebab apa? Sebab ahli falsafah, ulama kalam kata dia syai'un itu adalah as-sabit, yang wujud ataupun al-maujud. Adapun ma'lum ataupun ma'dum, benda yang tak ada, itu tidak dikatakan sebagai syai'un. Syai'un ni mana sesuatu ni, mana benda yang ada, barang ada. Kalau barang tak ada, kita tak boleh kata sesuatu. Sebab kita berkecek dah. Pisau ni makan muga. Muga tu sesuatu lah. Gapo? Tak boleh nak ayat. Tapi hak tentunya pisau ni shopping dah tak ada. Makan muga. Jadi tak kira lah musai ke, tikus ke, tupai ke. Jadi muga tu mana sesuatu ada. Jadi sesuatu itu, syai'un itu, mana benda yang maujud, benda yang ada. Kalau benda tak ada, kita tak boleh kata sebagai syai'un. Jadi sini kita boleh faham daripada kata-kata Imam Abu Hanifah ni, Allah SWT tu ada. As-sabit, sabit, mana yang ada. Al-mutahaqqiq fil kharij, mana Allah SWT ni ada, memang wujud. Tidak dalam minda kita saja, tetapi ada dalam realiti. Cuma tak nampak lah, gaib daripada kita. Jadi katakan Allah SWT ni ada dalam realiti, dalam kenyataan, maknanya ini bukanlah khayalan. Sebab bagi orang yang tidak bertuhan, wujudnya Tuhan pada mereka tu dalam khayalan manusia je, kata dia. Tak ada pun Tuhan. Mana dia menafikan wujud benda ni disebabkan oleh sifat Allah Ta'ala. Jadi dia kata benda ni terjadi dengan sendiri. Ini mother nature, kata dia. Mana terjadi begitu sahaja tanpa ada yang mencipta. Maknanya ada gitu dah.
Jadi mereka tu menafikan kewujudan Allah SWT. Sedangkan kewujudan Allah SWT ni adalah sesuatu yang pasti. Wa ma'na syai' as-sabit. Bila jismin, tanpa ada jisim. Jadi katakan jisim ni, mana sesuatu yang terdiri daripada dua benda. Benda tu apa? Jauhar. Jadi sebelum kita bincang makna dia di sini, jisim tu gapo, jauhar tu gapo, arat tu gapo. Dari nota kita nombor 38 ni, perenggan ini sukar untuk diterima sebagai kata-kata Imam Abu Hanifah kerana lafaz-lafaz seperti jisim, jauhar, arat dan sebagainya hanya muncul di zaman ulama ilmu kalam yang berdebat di kalangan mereka setelah kehadiran kitab-kitab falsafah ke dunia Islam. Mana zaman ni, zaman Imam Abu Hanifah ni tak masuk lagi kitab falsafah. Yang mempengaruhi golongan-golongan seperti Mu'tazilah, ahli-ahli falsafah. Bapak yang terpengaruh dengan falsafah ni, dia akan bahaslah tentang metafizik kewujudan Allah Ta'ala tu, dia bahas berdasarkan kerangka ilmu kalam. Jadi benda-benda ni dalam pengajian falsafah dia panggil makulatul asyak. Makulatul asyak ni makna tense, kategoris. Tense kategoris ni maknanya pembahagian benda-benda yang wujud ni kepada 10 perkara ini yang telah dibuat oleh Aristotle. Cuma dia ni pinjam ilmu ni, dia buat perbahasan tentang nak menyatakan Allah Ta'ala tak serupa dengan benda-benda. Jadi kena faham jauhar dan arak dulu, baru kita faham dapat kenal Allah Ta'ala. Kira-kira gitulah. Jadi perkataan bila jisim tu tidak pernah dibahas oleh ulama salaf zaman dulu. Cuma benda ni mungkin disisip oleh orang kemudian ni. Seperti kita bincang baru ni lah. Jadi benda-benda kalimah ibarat ni ada dalam kitab Fiqhul Akbar ni, boleh disanggah. Sebab apa? Sebab kita telah buat ukuran dah baru ni, kita perlu tengok kepada kitab Tahawiyah. Kitab Tahawiyah dia tidak sebut jisim, jauhar, arak ni. Jadi bila tak ada dalam kitab Imam Tahawi yang mana merupakan ulama besar dalam mazhab Hanafi, yang kita panggil sebagai peguam bela kepada mazhab Hanafi, dia tak sebut, maka kira-kira tak ada lah. Kalau ada, maknanya cek lah, ini tersalah. Boleh jadi orang mula-mula dulu dia tulis di tepi ataupun tulis bawah sebagai huraian. Bila belajar tu dia dhabit, tulis bawah. Jadi bila mari orang kemudian ni, dia pun tambah lah, tambah tak atas sekali dengan hak ibarat asal. Itu benda yang biasa berlaku. Jadi balik kepada hak tadi kita tinggal nombor 37 tu, dia adalah sesuatu mana Allah Ta'ala ni wujud ada. Imam Abu Hanifah mensifatkan Allah SWT dengan syai'iyah, maknanya sesuatu yang wujud. Syai'un, sesuatu ada. Ini juga disokong oleh Imam Bukhari dalam Tajmatul Bab. Mana kalau kita ngaji kitab Sahih Bukhari, dia akan bahas tajuk. Yang mana tajuk itulah kita boleh faham apa yang dipegang oleh Imam Bukhari. Kata dia bab qaul kul ayu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Fasamma Allah Ta'ala nafsahu syai'an wa samma Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana syai'a wa huwa sifatun min sifatillahi wa qala kullu syai'in halikun illa wajha. Bab firman Allah Ta'ala, Qul ayu syai'in akbaru syahadatan qulillah, bertanyalah wahai Muhammad, apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya? Bagi menjawabnya, katakanlah Allah, maka Allah menamakan dirinya sebagai sesuatu. Jadi kalau kita baca surah Al-An'am ni, Qul ayu syai'in, Allah Ta'ala kata, apakah sesuatu yang lebih besar persaksian dia? Katalah Allah. Jadi Allah pun termasuk dalam yang kita kata sesuatu. Jadi itu tidak berarti kita menyerupakan Allah. Sebab seperti kita kata tadi, syai'un itu dengan makna ada. Jadi kita ada
Air ada, laut ada, sungai ada, udara ada, itu semua adalah asyak sesuatu. Pokok ada, bumi ada, bulan ada, matahari ada, semua tu wujud ada, bukan khayalan. Maka Allah SWT pun ada juga. Sebab itulah di sini kita baca wa huwa syai'un la kal asya'. Allah Taala tu ada tetapi tidak seperti benda-benda lain. Sebab asya', benda-benda lain itu dia hanya wujud bila Allah SWT menghendaki dia wujud. Jadi kewujudan benda-benda ni semua menyaksikan kepada kita bahawa Allah itulah yang maha kuasa. Kita baca dalam banyak ayat yang menyebut bahawa semua makhluk yang ada di muka bumi ini dia bertasbih memuji Allah Taala, menjadi saksi kepada keesaan Allah Taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu pun melainkan mereka itu bertasbih memuji Allah, cuma kamu tidak memahami tasbih mereka. Jadi semua ni syai'un, tapi tidak seperti Allah. Sebab apa? Sebab kewujudan mereka ini bergantung kepada kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak sewi ada, tak ada. Matahari kalau Allah Ta'ala nak ada, dia ada. Dia tak sewi ada, boleh juga. Cuma kehendak dia ada. Kehendak dia ada matahari. Berapa butir? Tak tahulah, kita tahu so. Memang kehendak dia nak ada so. Bumi, berapa Allah SWT nak? So. Lepas tu kalau Allah SWT nak 2, 3, 4, 10, boleh. Tapi itu tidak kehendak dia. Jadi benda tu tidak wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi di sini syai'un itu maknanya sesuatu yang ada yang boleh kita nak sifatkan bagi Allah SWT. Seperti kita boleh kata dirilah. Allah Ta'ala ni diri. Mana yang wujud. Itu makna dia. Begitu juga kita boleh kata Allah Ta'ala ni ada zat. Zat diri lah. Jadi tidak ada halangan. Ulama sebut benda-benda ni sebab di zaman dahulu tu dia ada pengikut Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ni mana satu aliran dalam akidah. Ia menafikan segala macam sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Jadi hadis-hadis yang menyebut Allah SWT mendengar, Allah Ta'ala melihat, dia ni tak boleh pakai. Sebab dia kata melihat ni ada pada kita, mendengar ni ada pada kita. Allah Ta'ala tak serupa dengan kita. Jadi mereka menafikan sifat mendengar bagi Allah, sifat melihat bagi Allah Ta'ala. Itu golongan Jaham bin Safwan, yang mana aliran ni dipanggil sebagai Jahmiyah. Golongan yang menafikan sifat daripada Allah SWT. Dan golongan ni juga dipanggil sebagai golongan Mu'attilah. Mu'attilah ni apa? Itu golongan yang menafikan Allah Ta'ala ni ada sifat. Bagi dia Allah Ta'ala ni ada zat. Belai-belai lagu tu, mereka ni tidak boleh menerima Allah Ta'ala ni sebagai syai'un. Tak boleh terima. Sebab kata dia, kita sesuatu. Jadi takkanlah kita nak letak Allah Ta'ala tu sesuatu. Padahal maksud syai'un dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi, syai'un itu maknanya as-sabit. Mana wujud yang memang ada, yang wujud hakiki, wujud yang sempurna, itu Allah SWT. Dan Nabi SAW juga menyebut Al-Quran itu sebagai sesuatu. Hal ini merujuk kepada ada seorang lelaki yang nak berkahwin. Asal cerita ada seorang perempuan, dia menawarkan diri dia kepada Nabi. Dia tawar. Nabi tengok atas bawah. Mana guna main tawar diri dia pada Nabi ni, mana nak jadi bini Nabi. Maknanya tak ada mahal lah. Dia sanggup. Asalkan Nabi ambil dia sebagai isteri tanpa mahal. Jadi Nabi tengok atas bawah. Jadi ada seorang sahabat. Dia kata Rasulullah, nikahkanlah saya dengan dia. Maknanya sahabat ni pandai. Orang panggil cover lain. Maknanya kalau perempuan tu kira-kira bila dia tawar kepada Nabi diri dia, Nabi tak tahu, malulah dia. Balik saja. Jadi ada orang sahabat ni kira-kira cover lain kawan ni. Dia kata Rasulullah, kalau kamu tak saya ada. Jadi bab bin ni jadi buat payah sangat.
Dah. Kalau orang tawar tu ambil lah. Dah. Tapi Nabi ni dia ada sebab dia lah. Jadi sahabat ni dah. Dia kata mai kepada saya Rasulullah kalau Rasulullah tak sih. Jadi Nabi tanya kamu ada mahar tak? Dia kata tak ada. Cincin besi tak ada juga. Jadi Nabi kata halaka syai'un minal Quran, adakah sesuatu daripada Al-Quran itu ada pada kamu ingat ke tak? Jadi dia pun royak lah surah sikit-sikit dia ingat. Maka Nabi SAW mengawinkan dia tu dengan perempuan tadi dengan Al-Quran dia ingat. Mana Nabi tanya halaka syai'un minal Quran, adakah Al-Quran kamu ingat? Al-Quran sesuatu daripada Al-Quran kamu ingat ada ke tidak? Maka dia kata ada. Jadi hendaknya halaka syai'un minal Quran, Al-Quran itu disebutkan sebagai syai'un juga. Padahal Al-Quran ni kalam Allah. Kita belajar ni Al-Quran itu kalam Allah dan kalam Allah bukan makhluk. Tapi Nabi sebut juga sebagai syai'un, maknanya ada. Jadi ini persoalan bahasa lah. Jadi bila nak ungkapkan sesuatu yang ada, yang wujud, maka diguna perkataan syai'un. Sebab syai'un tu boleh diungkapkan kepada benda-benda yang ada, termasuklah Allah Ta'ala. Cuma hakikat dia tak sama lah. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah, tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan wajah Allah. Mana sesuatu tu binasa berlaku. Kecuali ni mana kalau kita belajar nahwu ni, dia kata dia istisna ni biasanya istisna yang muttasil lah, istisna yang sama sifat. Kalau tidak sama sifat dia panggil istisna munfasil. Jadi maksud istisna muttasil ni maknanya apa yang dinafikan itu, apa yang dikecualikan itu sama juga dengan apa yang disebutkan sebelum penafian. Maknanya wajah Allah tu, mana dari segi nama syai'un, seperti mana syai'un lain jugalah. Cuma hakikat tak sama. Hakikat dia tak sama. Tetapi dinamakan sebagai syai'un juga. Kemudian nombor 38, balik berkenaan dengan apa makna jisim. Jisim ni disebutkan juga oleh ulama sebagai sesuatu yang boleh dibahagikan. Ada juzuk dia. Jisim ni kita pun guna jisim. Jisim, jirim dalam sains kan. Benda berjirim. Mana benda yang boleh dibilang. Dia ada juzuk-juzuk dia. Dan benda tu dia bertempat. Mutahayyiz. Dalam istilah kalam dia kata mutahayyiz. Mana dia mengambil ruang, duduk sitman dah. Mana kalau kita kata pen ni, pen ni dia duduk mana? Ya, dia kena ada tempat yang perlu dia duduk. Atas meja, bawah ni kalau dia jatuh. Jadi benda ni mana berjirim, mana kita boleh timbal dia. Dan boleh dibahagi-bahagikan pula. Maknanya asal ni plastik je. Plastik tu daripada gapo? Tu kena tanya orang dia lah. Jadi jirim ni maknanya jisim ni benda yang berjirim. Mana benda yang tersusun daripada beberapa perkara. Jauhar. Jauhar ni mana bahan asas kepada sesuatu benda. Kalau kita kata pasu bunga. Kalau kita kata pasu bunga, jauhar dia gapo? Tanah tu. Tanah hak sebutin halu-halu. Itu jauhar dia. Tapi nak boleh jadi terbentuknya sebutin pasu tu, dia perlu kepada banyak lah jauhar-jauhar tu. Jadi ini merujuk kepada istilah lah, istilah ahli falsafah. Kalau kira sebenarnya jauhar ni batu permata. Jauharah. Boleh kau orang Melayu kita Johor. Dia mudah Johor lalu. Asal mana asal jauhar
ni permata, jauharah, permata. Jadi perkataan itu diguna asalnya dengan merujuk pada batu permata yang bernilai ke apa semua itulah comel. Orang tak dada wanita tu, perhiasan dia wak kalung. Itu asal mana jauharah. Orang kita menamakan negeri dia negeri Johor. Boleh kau orang falsafah dia terjemah perkataan lain asal daripada bahasa Greek falsafah tu hayula. Hayula. Hayula tu diterjemah dia ambil guna perkataan jauhar. Oleh kerana benda ni asing daripada dunia Arab, dunia Islam, dia terjemah. Nak cari kalimah tu tak ada. Melainkan ada jauhar, sesuai. Tapi hak asalnya, jauhar tu mana lain. Mana di situ sudah berlaku satu, kita nak kata, pencabulan bahasa pun boleh juga. Jadi, perkataan asal dalam bahasa Arab tu dengan makna permata telah diletakkan untuk menunjukkan kepada satu istilah falsafah. Yang mana nak faham pula tu rumit lah. Jauhar bermaksud bahan asas kepada sesuatu benda dan unsur terkecil yang sehingga tidak boleh dibahagikan. Jauhar ni makna benda kecil. Orang lain ni dia terjemah jauhar ni juga dengan makna atom. 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 Maknanya benda yang tidak, partikel yang terkecil, unsur yang terkecil yang tidak boleh dibahagi dah. Dipanggil juzuk la yatajazza. Ni bagi sains belakang ni. Tapi dah ahli sains pula, ulama ahli saintis yang kaji nuklear ni, sebab satu benda, setiap benda ni dia ada nukleus dia, benda-benda halus dia. Jadi mengikut Damon ni kata dia, walaupun atom ni dikenali sebagai juzuk la yatajazza, juzuk yang tidak boleh dibelah, tetapi sains kata boleh belah lagi atom tu. Dia boleh belah lagi. Tu kena tanya ahli nuklear lah, bidang nuklear. Tapi benda ni sentiasa dibahas. Sebab apa? Sebab benda ni dia tak ada dalil daripada Quran, qat'i, semua dia guna kajian akal. Kajian akal. Arak pula ialah sifat yang baru ada pada jisim. Arak ni benda baru mari. Kita pun rajin guna arak ni. Dalam ilmu tajwid, cuma kita sebut ma'arik li sukun. Ma'arik li sukun. Ma' tu ada sebab kita nak berhenti wakaf. Asal dia ma' tu asal dia berapa? 2 je. Oleh kerana kita nak wakaf, dah. Jadi kita tarik panjang sikitlah dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dah, dia boleh baca 2. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin 4. Jadi mak tu mari sebab nak wakaf. Asalnya tak ada. Asalnya tak ada mak selain daripada 2 tu. Jadi arak ni mana benda baru. Orang putih kata accident. Jauhar tu orang putih kata substance. Substance, bahan asas. Arak ni accident, mana benda baru. Bukan accident kereta tepuh tu. Mana orang putih dia tahulah accident tu mana benda yang baru mari. Mana sifat yang baru pada jisim. Jadi arak ni kalau dibahagikan lagi, ia merangkumilah warna, sifat dia kasak ke, licin ke, dah. Kalau kita kata jauhar ni, kursi lah. Mana dia berkeadaan bila nak tegak dia perlu ada 4 kaki. Itu jauhar. Itu dia punya arak dia. Mana nak menegak dalam posisi yang menegak, dia kena duduk ada 4 kaki. Dan ada orang duduk atas dia. Mana dia menerima orang duduk atas dia, dan juga dia menerima orang duduk atas dia, dan dia tu menjadi bahaya dia duduk. Jadi semua benda ni tidak boleh kita nak sifat kepada Allah Ta'ala. Itu asal
bila ahli kalam menyebut Allah Ta'ala tidak jauhar dan tidak arak. Sebab arak ni dalam yang dibahas oleh ulama, arak-arak ni apa? Arak ni wujud dia tu baru. So, yang kedua, wujud dia tu bergantung kepada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain ni dikatakan tempat. Arak-arak ni, mana benda baru, wujud dia tu berkehendakkan kepada yang mengadakan dia. Bila dia ada, dia mesti duduk pada sesuatu. Arak ni. Mana kalau kita kata arak ni warna lah, warna. Warna ni merah ke hijau ke orange ke biru ke, dia kena ada tempat duduk mana. Dah. Dia kena ada tempat nak letak dia warna. Jadi kalau kita kata dinding putih, dia warna hitam. Jadi putih tu memerlukan tiang untuk dia ada duduk. Dinding tu warna hitam, maknanya hitam tu memerlukan kepada dinding untuk dia ada. Itu pasal apa tu lah, belak-belak. Dan sifat ketiga bagi arak ni, dia tidak kekal. La yabqa zamanain. Dalam satu masa tu dia boleh berubah-ubah, tidak kekal dalam dua masa. Maknanya kalau kita kata pisang lah, pisang pisang ni sifat dia apa? Putih, lepas tu dia akan masak. Dah. Dia ada sifat putih, kemudian dia akan masak. Dia ada saiz besar ni, dia akan membesar kepada saiz ni. Jadi yang dikatakan ada sifat arak pada pisang tadi, dah. Yang mana dia tidak kekal dalam dua masa, ataupun dia setiap masa dia berubah. Kalau kita perhati dah, zaman lah ni orang letak kamera dah, orang National Geographic tu bila dia kaji binatang-binatang tumbuhan ni, dia letak kamera dah. Jadi kalau katalah kamera tu dia rakam benda tu, kita boleh tengoklah perubahan macam mana pisang tadi daripada warna hijau dekah dah, dia akan pergi sikit-sikit ke kuning. Dan perubahan tu dia berlaku daripada satu saat kepada satu saat lagi. Kalau kita dapat slow saat tu, barang ni boleh buat, komputer boleh buat dah. Dia boleh perlambatkan lagi satu saat. Itu kita boleh nampak perubahan tu. Itu maknanya arak ni benda berubah. Dia tidak kekal dengan sifatnya tu bagi satu-satu masa. Masa ni dengan sifat ni, masa lain dengan sifat yang lain pula. Itulah yang dikatakan al-arak la yabqa zamanain. Arak-arak ni benda baru, dia tidak dapat kekal dalam satu masa dengan sifat yang sama. Dua waktu, maka dua sifat bagi dia. Cuma skala dia tu payahlah kita nak ya pembesaran. Kalau kita kamera gandung dah, kita tutup, dah, kita uli yang besar ni ya, dah. Bila kita buh ibu dah, soda bikarbonat ke apa kita bubuh tu, yeast ke apa, dah. Kita mari tengok 3 jam pula, besar dah lah. Mana perubahan tu dia tak jadi pup gitu lalu tak, dia ada. Macam bayi dalam perut lah. Itu panggil arak. Jadi Allah Ta'ala dia tidak disifatkan sebagai arak sebab Allah Ta'ala tidak berubah. Tidak berubah. Sifat dia. Sebab apa? Kalau berubah, maknanya dulu sempurna, sekarang ni kau sempurna. Jadi kalau kita undur ke belakang, maknanya sekarang ni sempurna, dulu tak berapa sempurna. Jadi itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Tu kalau nak ngaji cara kalam lah. Jadi mustahil Allah asal kepada mutarakibat. Maknanya asal kepada benda-benda jisim yang tersusun. Maka Allah bukan jauhar. Dan mustahil Allah itu arak. Kerana arak itu benda baru yang memerlukan kepada jauhar. Maknanya arak ni, jauhar tadi kita kata tadi, kalau kata dinding sebagai jauhar, maka warna dia tu duduk di jauhar,
warna tu sebagai aurat, dia memerlukan kepada mahal, yakni jauhar untuk dia berada. Jadi mustahil belaka Allah Ta'ala ni tersusun. Nombor 40. Mustahil bagi Allah SWT jisim, kerana jisim adalah sesuatu yang boleh dibahagikan. Kalau kita kata kita ni sebagai jisim, dah, mana kita ada telinga, kita ada hidung, kita ada mata, kita ada organ, dah. Organ ni pula dia ada tisu. Dah. Tisu ni pula ada sel. Sel ni pula boleh dibahagi-bahagi lagi lah. Itu mengikut kita belajar dalam sains tu. Sesuatu yang dibahagikan itu murakkab, yang ini tersusun kepada juzuk, dan ia bukan ia adalah sesuatu yang baru. Maknanya kalau kata kita ni sebagai jisim yang terdiri daripada banyak perkara, daripada air, daripada darah, daripada macam-macam lendir, terdiri daripada organ, tisu, hormon. Jadi benda tu kita perlu belaka. Kalau kita kata kereta sebagai satu jisim, nak boleh gerak, nak boleh wujud, dia perlu kepada hak lain lah, berhajat. Kena ada tayar, kena ada steering. Kalau kereta tu ada orang panggil apa ni, ada kakak dia saja, orang tak panggil kereta dah tu. Orang panggil besi buruk. Kereta ni bila ada belakang, ada tayar dengan rem, ada steering, ada gear, ada enjin cukup belakang, baru panggil kereta. Maknanya hanya boleh dipanggil benda tu sebagai kereta kalau cukup juzuk dia. Mana dia memerlukan antara satu sama lain. Allah Ta'ala ni dia tidak memerlukan pada satu sama lain. Tapi kita nak ayat di sini payah tu. Kita nak boleh faham Allah SWT tu kena bahas secara jauhar, secara arab. Sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya tidak perlu. Memadai dengan kita faham bahawa Allah SWT ni wujud yang esa, yang tidak berhajat kepada sekalian makhluk, tetapi sekalian makhluk itulah berhajat pada dia. Dan dia tidak serupa dengan mana-mana makhluk. Dan dia memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat keagungan, dan dia maha suci daripada sebarang kekurangan, maha suci daripada serupa dengan mana-mana makhluk. Cukup. Tu je. Tak payah bahas dengan arak, dengan jawar ni. Tak payah. Jadi menyebab maknanya ada kita kata satu baris ni dah menyebabkan payah kita nak faham lah. Sebab kalau kita tengok hak mula-mula tadi, wa huwa syai'un lakal asya' wa man syai'at sabit, cukup dah. Boleh dah kita nak faham. Wala haddalahu, mana tidak ada bagi Allah SWT ni sempadan. Tara. Hak. Hak ni batasan. Biasanya kalau kita kata ada hak ni, mana kita boleh bilang. Mana start sin ni, habis sin ni. Maknanya kalau kata meja ni lebar dia, lebar ke panjang. Mana meja ni, start sin ni sampai sin ni, tukar dia boleh tahulah. Ni dalam berapa heci kata dia. 30 heci katalah dia. Dia tengok 30 heci ni. Maknanya sini sampai sini 30 heci. Mana saiz dia, mana hak dia. Setara ni. Maknanya Allah SWT tidak boleh kita nak ukur. Mana dia lebih daripada pengetahuan kita. Tak boleh nak hitung. Keagungan dia tu kita tidak boleh nak hitung zat dia. Sifat dia pun kita tak boleh nak hitung. Setara mana Allah mendengar, kita tak boleh nak hitung, tak boleh nak suka. Manusia ni dia ada hak mendengar dia. Kita boleh suka. Orang ni boleh dengar setara mana. Kucing mendengar dia setara mana. Begitu juga pandangnya. Boleh suka. Boleh suka. Tapi Allah Ta'ala pendengaran dia, penglihatan dia tak boleh nak suka. Tidak ada hak bagi dia. Tidak ada sempadan. Kalau ada sempadan, makna dia tu telah dihadkan. Kalau kata meja ni, sini sampai sini, maknanya tukar yang buat ni, dia telah menghadkan setakat ni dah. Maknanya dia nak buat panjang pula, payahlah, mungkin tak boleh nak masuk itu.
Dah. Lama ke buat mari ataupun beli mari. Dah. Kira-kira nak besar lah. Dah. Nak masuk dalam rumah khusus tak boleh. Tak aja. Kena berelak mula. Boleh masuk. Maknanya benda tu berhajat kepada saiz, hak dia. Allah Ta'ala tidak boleh kita nak hakkan dia. Wala yuhitu nabi syai'in min ilmihi. Ilmu dia tu tidak boleh nak dihakkan. Wala yuhitu nabihi ilma. Manusia ni tidak dapat mengetahui Allah SWT dengan secara menyeluruh. Kalau dapat kita tahu tentang Allah Ta'ala ni, sifat-sifat dia dengan qadah dia beritahu pada kita. Itu je. Kemudian, tiada yang sebanding dan setara dengannya. Mana tak ada lawan. Patut orang nak lawan Allah Ta'ala tu macam Fir'aun, Namrud, nak lawan Tuhan. Wala didda lahu, mana tidak ada lawan bagi Allah Ta'ala. Maknanya Fir'aun tu nak lawan Allah. Boleh. Walaupun dia kata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Tapi dia nak lawan Tuhan tak boleh. Dia nak lawan Tuhan apa mula-mula? Iaitu bila ahli nujum memberitahu kepada dia bahawa akan lahir seorang daripada Bani Israel ni, mana akan lahir daripada puak Kibti ni, puak Sibti, akan lahir daripada puak Sibti ni, asbat puak Sibti, puak lawan kepada lawan kepada keturunan Firaun ni. Kata dia akan lahir seorang ni akan menentang, meruntuhkan kerajaan Firaun. Maknanya di situ Firaun ni dia telah arahkan supaya dibunuh budak-budak lelaki hak yang dilahirkan. Mana situ mula-mula dia nak lawan Tuhan. Dia nak lawan Tuhan, pada dengan percubaan nak bunuh. Yuzabbihuna abna'ahum, nak bunuh habis anak-anak Bani Israel. Dah. Tapi Allah Ta'ala biarkan hidup Nabi Musa. Dah. Allah Ta'ala suruh ibu dia beranyuk dalam sungai ni, dalam kotak. Lepas tu berhenti depan istana Firaun. Jadi anak hak dia takuti tadi, Nabi Musa, dah tiba-tiba berhenti depan rumah istana dia. Jadi popok Firaun ni pula kutip warna naik. Dah. Dia Firaun, dia tanya dia, dia ni bukan popok Kibti kita ni. Bukan popok Kibti kita ni, popok Sibti. Dah. Kira-kira nak bunuh lah. Tasik. Bini dia kata, biarlah takut-takut berguna. Mana di situ kalah dah dia dengan isteri sendiri. Mana lemah. Jadi macam mana dia nak lawan Tuhan? Maka sebab itulah, walaupun dia nak lawan Tuhan, orang kata tak pandai lawan. Bukan lawan. Tak pandai nak lawan. Sebab apa? Sebab dia tu hari-hari hidup menghirup udara Allah Ta'ala. Jadi tak pandai lawan. Mana-mana orang lawan Tuhan tu tak boleh. Firaun tu akhirnya tenggelam dalam laut. Tak ada nak buat gapo juga. Yang mana laut ni lah dulu dah. Kalau dia kata wa hadzil anharu tajri min tahti, kata dia. Alaysa li mulku Misra wa hadzil anharu tajri min tahti. Bukankah Mesir ni kepunyaan aku dan sungai-sungai ni mengalir bawah aku. Sungai-sungai ada ni, sungai ni dia akan pergi kepada Laut Merah tu tak? Dalam laut tu lah dia tenggelam. Mati situ. Maknanya tak ada nak lawan Tuhan ni. Firaun. Wala niddalahu, tidak ada tandingnya. Walaupun orang-orang musyrik menjadikan Tuhan ni, menjadikan bagi Allah Ta'ala sekutu. Mana Lat, Uzza, Isaf, Nailah, Ya'uq, Nasra, Wud dan macam-macam. Mereka menganggap ini sebagai Tuhan juga. Tak ada. Maknanya benda tu bukan tandingnya bagi Allah SWT.
Wala mislalahu, tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Maka sebab itulah Allah Ta'ala kata, fala tadribu lillahil amsal. Tak payahlah kamu nawak benda-benda ni sama dengan Allah. Tak serupa Allah Ta'ala. Allah SWT maha tinggi lagi. Jadi apa yang kita dapat faham daripada kalam Abu Hanifah di sini, iaitu kewujudan Allah SWT ni boleh kita nak sifatkan sebagai syai'un. Sebab syai'un itu adalah sesuatu yang wujud. Kalau benda tu tak ada, yakni ma'dum, kita tak boleh nak kata syai'un. Kemudian syai'un Allah Ta'ala ni, wujud dia tu tidak seperti kewujudan benda-benda lain. Yang mana kewujudan benda lain tu dia bergantung kepada sesuatu. Dan dia berubah-ubah, tidak kekal. Dan wujud benda-benda lain tu dia ada keserupaan. Kalau kita kata wujudnya kursi ni, dia ada kursi hak serupa. Hak ada lebih kurang walaupun syarikat lain-lain. Maknanya benda-benda makhluk ni dia ada keserupaan antara satu sama lain. Nabi sendiri pun dia menyerupai dengan cucu dia Hasan. Hasan ni dia tak serupa dengan Sayyidina Ali. Maknanya Nabi tu ada hak serupa dengan dia, rupa. Yang ni Hasan. Seorang sahabat lagi Dihyah Al-Kalbi, hak tu serupa dengan Nabi. Ya ke? Dihyah Al-Kalbi ni dia serupa dengan siapa, dia tak pasti pula. Maknanya ginilah, maknanya Nabi ni walaupun dia Rasul, tapi dia ni makhluk, dia ada serupa dengan cucu dia. Itu mudah. Maknanya tidak kata Nabi ni dia Rasul maka dia tak serupa dengan mana-mana orang. Tidak, dia ada meh tu. Meh dengan cucu dia. Cucu dia tu meh serupa dengan dia. Allah Ta'ala tidak ada keserupaan dengan mana-mana makhluk. Kemudian muka surat 15 nanti kita akan bicara tentang, iaitu orang panggil sifat khabariyah bagi Allah Ta'ala. Sifat khabariyah ni apa yang Allah SWT khabarkan tentang diri dia. Sebelum pada ni kita belajar sifat-sifat ma'ani, makna ataupun hakikat yang ada pada Allah SWT, seperti mendengar, melihat, kudrat, iradat, mengetahui. Lepas pada ni kita akan belajar sifat khabariyah bagi Allah SWT. Apa makna sifat khabariyah? Itu insya-Allah kita akan bicarakan nantilah. Setakat itu saja. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.